Saya lupa record tadi. Saya baik ingat. Okay, semua dah type 9:30. Alright. Semua dah type dekat chat. Ya, ada tengah nak just. Sekarang nampak dekat skrin apa? Nampak Chart. chat kan? Okey. Alright. Okay. 1, 2, 3. Alright. Nampak semua. Okay. Saya akan, okey, ini untuk malam ni. Nanti kemudian saya akan email kepada tuan-puan ni link lah untuk, okey, pertama sekali saya nak untuk malam ni saya terangkan sikit dulu lah pasal chat ni. Chat ni adalah chat, okey, sebenarnya yang kita buat sekarang ni macam apa, harga gold ni kan. Okey, harga gold ni adalah, ini saya rekod ni nanti kan saya akan bagilah kemudian, jadi awak boleh dengar balik apa yang saya cakap ni dan mungkin boleh buat catatan lah. Kalau nak buat catatan sekarang pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada macam pen, kertas ke, boleh buat catatan, tak ada masalah. Cuma nanti kan bila dah kalau nak rasa bila dah rekod nak dengar balik, bolehlah dengar balik dan juga buat catatan lah masing-masing kan, supaya benda ni boleh refresh lah dalam fikiran apa semua kan, dan juga boleh buat cari research sendiri pun boleh juga lepas ni kan. Cuma sekarang ni, hari ini, malam ni, dalam tempoh 1 jam ni, insyaAllah saya akan terangkan dulu apakah, bagaimana analisa yang dibuat ni, apakah program yang kita akan gunakan, platform, dipanggil platform lah, program platform software yang kita akan gunakan untuk menganalisa chat kan. Terkeluar ke Puan Onita? Terkeluar daripada Zoom tadi. Saya tukar tablet. Okey, tukar tablet. Baik. Alright. Okay, Okay, kita akan adakan sesi buat masa pertama ni. Saya akan tetapkan 8 jam dulu. Maknanya 8 jam keseluruhan. Kalau perlu extend, kita mungkin extend 4 jam lah. Itu adalah basically full cost lah, full kursus kita untuk sesi kursus yang awak bayar ni lah. Dan produk yang awak akan dapat sebenarnya ialah inilah yang awak nampak dekat tengah, dekat skrin ni. Alright. Okay, this is the kita kena faham bahawa gold ni, okey, orang pertama sekali orang cakap this is orang cakap, dengar kan foreign exchange, tahu kan foreign exchange kan? Foreign exchange tu US dollar, kita ada ringgit, kita nak beli US dollar kan. Kalau kita pergi money changer ataupun beli kat bank kan, kita ada ringgit Malaysia, kita nak pergi overseas, kita katalah pergi Amerika, kita kena tukarkan ringgit kepada US dollar, betul tak? Okey. Okay, that is currency lah. Okay, dia sebenarnya platform ni adalah platform MT4. Dia panggil platform MT4, MetaTrader 4. Okay, ini kalau mana yang orang tak expose lagi pada benda ni, inilah dia, MT4, MetaTrader 4. Dia adalah platform untuk
panggil forex trading, forex trading. Ramai orang dia rasa dia pernah dengar ataupun dia pernah experience macam mana forex trading ni, dia fobia apa semua. Mungkin ada yang fobia, ada yang tahu, ada yang suka kan. Ada yang suka tu mungkin dia tahulah, dia belajar secara betul. Ada yang fobia tu mungkin dia belajar dan dia tak erti dan dia tak dia akan dia loss lah, dia kehilangan wang yang dekat forex lah, dia kata risiko gitu gini kan. Okey. Account forex dia ada few accounts lah, tapi yang macam saya nak tunjukkan ni adalah platform untuk analisa emas. Kita fokus pada emas juga, emas dulu. Dan dia sebenarnya bercampur emas dan foreign currency, sebab emas ni sebenarnya adalah komoditi, komoditi. Dia adalah precious metal. Dia dalam kategori precious metal. Precious metal ni adalah dia sama dengan kategori dengan silver, sama kategori dengan platinum, palladium, copper. Copper dia bukan precious metal lah, tapi is metal lah, komoditi lah. So kalau tengok dekat sini, okay, dekat Market Watch ni, and this is Market Watch. Market Watch ni dia sebenarnya online, tapi yang macam saya yang display yang awak ni tak online lah. This sebab ada common error. Tak apa, nanti next time saya akan gunakan yang link. Sebab saya tengah set up dekat apa ni, saya punya VPS ni, dia punya all this item. Tapi tak apa, nanti Kang mungkin next session lepas saya dah bagi ni, saya akan terangkan. Sekarang ni ini adalah semua yang dipanggil sebagai asset class atau aset. Dipanggil pakai aset lah. US dollar ialah aset, tapi dalam bentuk currency. Duit kita adalah aset dalam bentuk currency. Itu adalah the most liquid asset available, which is the currency itself. So RM tu sendiri adalah aset. RM ringgit Malaysia kita dalam duit kertas kita tu sebenarnya ada aset. Sebab dia panggil current asset kan. Cuma bila kita aset ni, duit ni sentiasa kita gunakan untuk menukar barangan atau services, produk. Dan dalam kategori ni kalau kita tengok ada forex, ada crypto ni macam-macam, ada ni semua crypto lah. Indices ni adalah macam NAS ni adalah US30 ni adalah US punya stock. NAS ni dekat mana saya lupa lah asalnya. Australia, AUS, Australia, Germany, GR, Germany, lepas tu ada lagi DAX dan sebagainya. Okey, metal kat sini ada dua saja yang disenaraikan, tapi sebenarnya ada setengah broker dia letak banyak lagi. Dia letak palladium, platinum, even like copper, tin atau timah kan, dan sebagainya lah. Tapi kat sini kita lebih nak tengok kepada ni dipanggil XAU. XAU adalah dia punya metal punya code, metal code untuk gold. Ni saya cerita ni daripada basic lah untuk gold. Jadi kalau kita pergi ke trading chart atau trading brokers, kita akan cari, kalau orang kita trade gold, kita cari ada yang tulis gold, ada yang tak tulis gold. Dia tulis so tak tulis gold tu nak cari apa? Dia punya kenapa? Sekejap. Sekejap. Ada masalah dengan Zoom saya ni. Allah Akbar.
Sekejap. Mungkin kita kena keluar dan masuk balik sekejap. Tak apa, saya teruskan dulu. Nanti kan kita akan sambung. Kejap lagi lah. Okey. Jadi dalam kalau you tengok dia punya signal, dia punya metal punya code adalah XAU USD. XAU ialah gold, USD adalah dolar. Okey. Jadi kalau kita dan dalam MetaTrader ni dia pakai ini adalah ounce, 1752 ounce. Kalau kita tengok dekat London Metal Exchange dia pakai gram, dia pakai metric. Ini dia pakai US dia pakai ounce. Jadi dia kira ini harga dia per ounce kan, $1,752 per ounce. Malaysia pakai gram. Jadi kita Malaysia dalam 200 lebih lah, 200 lebih per gram. Itu semua exchange dia punya kiraan lah Jadi benda ni semua akan bertukar-tukar. Dia punya berat yang sama kan, tapi dikodekan di kod CODE, dikodekan dibagi tahu dalam nilai-nilai yang berbeza. Maknanya nilai itu nilai dari segi berat lah. Itu kalau berat kan. Macam ni 1752 ounce per gram. Dolar per gram per ounce, dolar per ounce. Kalau LME dia pakai dolar per gram. Okay. So itu basic dia kan. Basic. Okay. Faham ya semua, boleh ikut? Boleh. Boleh ya? Okay. Boleh. Okey. Sekarang ni MetaTrader ni saya akan bagi akan hantar melalui email dia punya cara nak download, cara nak set up dekat okey, sebelum tu MetaTrader yang saya gunakan ni dia punya broker dia adalah Okta Markets. Okta, kalau pernah dengar, kalau pernah tengok YouTube kadang dia scroll Okta FX kan. Okta ni adalah satu broker yang beroperasi secara satu dunia, tapi di Malaysia dia quite famous juga dan kita boleh jadi klien dia dengan membuka akaun Okta FX. Nanti saya akan bagi link. Jadi boleh sign up dulu supaya kita dapat MetaTrader punya platform. Okey, dengan MetaTrader punya platform ni kita boleh buat analisa. Faham tak? Kita buat analisa. Kalau saya belum saya tak nak galakkan awak lagi buat trading, tapi siapa yang dah pernah tahu bagaimana nak trading, ada yang dah tanya dalam kumpulan ni dan boleh digunakan juga. Kalau ada account okey, saya sebenarnya IB, saya memang introducer broker. Saya adalah IB. Jadi bila saya IB ni maknanya saya orang yang menggunakan akaun saya boleh dengan menggunakan ni dia boleh trade lah dengan Okta. Saya IB untuk beberapa broker lain seperti XM Global dan Dollar Markets. So bila saya menggunakan orang menggunakan IB, saya kena share lah juga dengan dia cara-cara nak trade apa semua kan. Jadi saya dalam masa sama saya juga orang tu akan dapat menjana pendapatan lah. Dan terus terang saya kata untuk akaun bila kita buat bila kita trade dengan menggunakan platform MetaTrader dan juga menggunakan broker-broker ni, dia punya account dia dipanggil margin account. Saya akan terangkan habis semua. Margin account ni berbeza dengan account yang ada dekat QM. QM ni untuk GSA dia account simpanan. GSA tu Gold Savings Account. Akaun simpanan. Akaun simpanan ni kalau kita ada RM10, kita simpan, kita beli emas pada harga
yang tertera tapi nilai dia RM10. Maknanya kita akan dapat 0.0000 gram lah, berapa gram yang kita dapat lah pada harga yang RM10 tu. Atau kalau kita tiap-tiap hari letak RM10, maknanya kita dapat pada harga yang berbeza-beza. Tapi dia ada spread lah, macam yang semua tahu kan, GSA tu ada spread 70%. Dan bila masuk part GAE, dia ada dua, GAE kali 5, GAE kali 10. Dua-dua ni menggunakan unit tau. Unit. Mana kita beli satu unit GAE kali 10. Kita beli satu unit GAE kali 5. Dan unit ni harga dia almost fix lah. Maknanya kita beli satu unit GAE kali 10 adalah 1,400, lebih kurang 1,460, 1,470 ke 90. Dia depends on RM ke US dollar. Okay? Jadi kena faham tu. GAE kali 5 pun dia lebih kurang macam tu. Dia pakai US dollar ke RM. Jadi dia punya exchange rate tu yang memberikan sedikit variasi kepada unit GAE kali 5 dan GAE kali 10. Okey, faham semua? Hello? Faham? Okey, boleh ikut kan? Okey. Jadi dengan cara macam tu kita dapat harga tu pada harga yang berdasarkan pada harga kita lock pada harga semasa. Katalah sekarang ni harga 1752. 1752 ni kan. Ini adalah harga yang kalau kita beli sekarang bersamaan katalah 58. Harga yang tertera adalah mungkin 56, 57, 56 point something lah, 56.5, 56.7 kan, contoh kan. Jadi harga tertera tu kita lock kan harga tu. Tapi kalau GAE kali 10 dia punya spread 3%, maknanya kita kena kali 3%. Kalau GAE kali 5 kena kali 4% kan. Jadi sebab pembiayaan tu diberikan 10 kali ganda oleh QM, oleh Quantum Metal kan, melalui Perth Mint kan. Okey, itu semua basic lah apa yang kita tahu daripada QM lah kan. Baik, okey. Jadi untuk broker ni pula dia punya cara lain. Cara dia adalah margin account. Margin account ni kita panggil sebagai account yang dia panggil, kalau macam konsep Quantum Metal, pembiayaan tawaruk, dia tak ada margin call. Maknanya kalau harga tu turun pun kita tetap emas kita satu tak ada lelong dan dia akan carry forward. Mana management fee tu akan carry forward tapi emas kita tak akan dilelong. Itu beza dia dengan account margin ni. Account margin ni lain. Account margin ni kita letak, katalah kita ada kita letak RM1,000. RM1,000 atau $1,000. Senang ceritalah $1,000. Kalau macam OTA ni dia punya exchange rate dia fix kat 1/3. Okey, kita letak mana $1,000 kita samaan dapat 3,000, kita kena letak RM3,000. RM3,000 ni kita gunakan untuk trade. Kalau kita buat okey, dia punya spread dia tak semacam dekat XM, dekat OTA, dekat QM. Spread dia sangat rendah, sangat sikit. Maknanya antara harga jual dengan beli tu sangat nipis lah, orang katakan nipis. Tapi kalau yang paling nipis, saya lagi nipis adalah dekat dollar market lah. So yang ni OTA ni okey lah juga. Cuma dia sedikit perbezaan dia tu, spread dia tu adalah sikit besar sikit lah. Ya.